أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patukah mereka menurutnya sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Dan bandingan orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami, selain dari hanya mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala tujukan seruan kepada seluruh manusia supaya mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang paling dekat dengan kehidupan mereka, iaitulah makan minum. Wahai manusia semuanya, makanlah kamu daripada apa-apa yang ada di bumi, yang halal, yang baik. Yang halal, yang baik ini halal pada zatnya dan pada caranya. Benda yang halal, makanan, minuman, buah-buahan, binatang ternakan yang disembelih, yang nyata halal dan sucinya. Kalau binatang dikena sembelih, binatang yang boleh dimakan, bukan binatang yang tak boleh dimakan. Binatang yang tak boleh dimakan, sembelih pun tak boleh makan juga. Sembelih babi, sembelih beberapa kali pun tak ada apa, tetap haram. Yang halal ialah zat makanan itu halal, termasuklah zat minuman itu halal, baik, tidak mendatangkan mudarat. Termasuklah yang halal itu yang caranya halal, diambil dengan cara yang betul. Ada juga benda itu halal tapi diambil dengan cara yang haram. Lembu, ayam, itik, curi hak orang. Duit, tipu, rasuah, curi, rapok, termasuk haram juga. Di mana dalam masalah halal haram ni bukan sahaja masalah makan minum, termasuklah masalah pakaian,
masalah kenderaan, masalah rumah tempat tinggal. Itu dimaksudkan. Kita ambil duit haram, beli selipar je bukan makan ketara selipar. Tetap dianggap menggunakan yang haram juga. Pakaian begitu juga. Walaupun dari pakaian tu tak ada najis, tak ada apa. Tapi pakaian curi tetap diharamkan, berdosa. Maksud halal di sini halal pada zatnya dan halal pada caranya. Binatang yang diharam, benda yang diharam pada zatnya biasanya mendatangkan mudarat. Benda yang suci dan bersih pada zahirnya tapi haram pada cara mengambilnya, tidak mendatangkan berkat. Tak membawa berkat dalam kehidupan kita. Walaupun benda itu pada zahirnya molek. Dua perkara yang kita kena sedar. Halal di sini ialah pada zahir dan pada batinnya, dua-dua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan sentiasa menyuruh kamu mengerjakan perkara yang haram. Sama ada merosakkan tubuh badan kamu kerana benda itu haram, mendatangkan penyakit, ataupun tidak memberi keberkatan kepada kamu dalam kehidupan kamu. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang banyak berjalan ke sana kemari, berdoa pada Allah Ta'ala, doanya tak diperkenan oleh Allah kerana makanan pakaiannya haram. Sejak kecil diberi makan oleh ibu bapa dia dengan makanan yang haram, tidak ada keberkatan bagi hidupnya. Di sini pentingnya halal dan haram. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan sentiasa mengheret kita kepada perkara yang haram. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Musuh yang terang-terang pada kamu. Kenapa mereka jadi musuh? Ditafsirkan. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu dengan kejahatan dan keburukan. Itu kerja syaitan. Kerjanya mendorong kamu, menghasut kamu, menyuruh kamu, mengheret kamu supaya buat kerja jahat, kerja haram, kerja yang tidak mendatangkan faedah dunia dan akhirat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan supaya kamu bercakap berkenaan dengan Allah dalam perkara yang kamu tidak tahu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Jadi keliru. Itu kerja syaitan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyebabkan seseorang jadi kufur. Wa idza qila lahum, dengan sebab itu jangan mudah kita mengatakan ini halal, ini haram. Jangan mudah. Kena tahu hukum-hukum dia, peraturan dia. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Di antara penipuan syaitan itu, apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikut petunjuk Allah Ta'ala, ini haram, ini tak boleh, ini halal, ini boleh, ikut petunjuk Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka berkata, kami ikut apa yang sentiasa diamalkan oleh nenek moyang kami. Alau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Ini perkara khurafat. Zaman sekarang sudah banyak hilang.
Di antaranya ialah memuja hatu syaitan, memuja iblis. Ada yang karut, ada yang salah, ada yang tak betul. Seperti bersemoh, memuja hatu syaitan. Zaman dulu ada amalan semoh bagi orang ke laut, orang bercocok tanam, kena jamu jin, jamu syaitan. Kalau tak jamu jin syaitan ni, ke laut tak boleh, tanam tak jadi. Maka dia sembelih lah. Dia sembelih, kemudian dia ambil sebagian daripadanya untuk hadiah pada hatu syaitan. Nak suruh molek, buat maya hajat dulu. Ada telbah bodoh, kita maya hajat. Ada telbah bodoh, kita maya hajat. Sembelih. Sembelih tak jadi apa? Haram makan itu. Kerana sembelihannya bukan kerana Allah. Kerana buat kerja yang salah. Termasuklah memuja kubur. Puja kubur. Ini kita kena faham. Ziarah kubur sunat. Puja kubur haram. Ziarah kubur sunat. Kubur Nabi sunat kita ziarah. Sembah kubur Nabi tak boleh. Sembah kubur Nabi. Itu salah. Syirik. Ziarah kubur. Minta syafaat dengan Nabi tak jadi salah. Kerana Nabi hidup di alam barzah. Orang lain pada Nabi tak boleh buat macam Nabi. Ziarah orang yang dianggap wali, alim dan seumpamanya. Di mana wali dan alim tak sampai martabat Nabi. Jangan buat lebih-lebih. Ziarah kubur sunat ni menazar dengan kubur ni. Itu salah. Tak boleh. Termasuk perkara syirik. Bercanggah. Bernazar dengan Allah Ta'ala. Jangan bernazar dengan manusia yang sudah mati. Tak boleh. Ini ada orang kita yang terlajuk. Kenapa? Nenek moyang buat begitu. Nenek moyang yang sesat. Nenek moyang yang jahil. Disebut dalam hadis yang sahih. Selepas wafatnya Nabi SAW. Mari seorang badui. Orang badui dari darat yang jauh. Baru dapat berita Nabi sudah wafat. Lalu datang kat kubur Nabi. Orang badui ni tak reti. Ambil tanah, sirang atas kepala dia. Wahai Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada lagi. Masa Rasulullah hidup dulu. Kami jumpa Rasulullah. Minta Rasulullah doa pada kami. Minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Sekarang Rasulullah sudah mati. Dengan siapa pula nak berjumpa lagi? Ini orang badui itu kata. Ini disebut dalam hadis. Menandakan bahawa Nabi sudah mati. Kita berselawatlah. Berselawat pada Nabi. Bersalam pada Nabi. Kita kena faham. Dan Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat dan salam pada Nabi. Di mana sahaja kita bersalam, kita berselawat, ada malaikat ditugaskan untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Dan sebab itu tak payah salam ke Nabi. Ada orang yang kata, siapa salam saya ke Nabi? Salam, tak payah. Kerana Allah Ta'ala menugaskan malaikat menyampaikan selawat dan salam di mana saja kita berada pada Nabi SAW. Ini kena faham. Disebut dalam hadis yang sahih. Salam ni tak kena dengan cara. Caranya ialah kalau kita semayang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita semayang, ada Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu. Salam atamu wahai Nabi. Wahai Nabi dan berkat Allah. Bila semayang, dengan sendiri ada kita salam kepada Nabi. Dalam tahayat itu sudah dibaca. Dan malaikat menyampaikan kepada Nabi yang salam di alam barzah. Untuk melayakkan seseorang yang bersemayang itu mendapat syafaat Nabi. Ini kena faham. Jangan reka-reka. Banyak reka-reka kita ni. Reka-reka buat-buat. Kita mau tambah lebih pada hak yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Nabi. Bukan sampai jadi haram, tapi tak kena cara. Tak kena cara dia. Macam kita ambil piyah buat kaki. Apa salahnya nak balut piyah di kaki? Orang kata bodoh. Bukan salah, tak dosa. Ambil piyah, tok di kaki, buat stoking. Tapi akal tak betul. Kena faham. Kita buat sesuatu kena pada tempatnya, kena pada kedudukannya. Kita mulakan semayang dengan takbiratul ihram. Ini kena faham.
Khutbah dengan Assalamualaikum. Khutbah. Itu peraturan dia. Diajar. Makan bismillahirrahmanirrahim. Ada cara dia. Jangan kita pergi reka-reka tambah-tambah. Kalau buat bukan jadi berdosa, tapi tak kena cara dia. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yakhuduna ma la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Dan bandingan orang-orang yang kafir itu, yang kamu ajak mereka kepada Islam, ikut Quran, mereka tak mau ikut Quran, tak mau dengar apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Mereka laksana binatang-binatang yang berkukuk, yang berdemuh, yang bersuara, yang tidak mendengar melainkan suaranya sahaja, tidak boleh mendapat sedikit petunjuk pun. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu pekak, bisu, buta, tak berakal. Gambarlah kalau seseorang itu pekak, bisu, buta ada belakang kepada dia. Tak boleh nak buat apa dah. Itulah bandingan mereka yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Teruknya tak dapat hidayah ni. Di sinilah mengapa kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jangan jadi mereka yang tak dapat hidayah, laksana mereka yang pekak, bisu, yang kelu, tak boleh nak buat apa, buta pula. Ada belaka, semua belaka, tak nampak, tak dengar, tak boleh bercakap. Maka tak jadi macam benda yang tak ada mukalah langsung. Yang tak ada akal. Teruknya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.